Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, lafaz kesyukuran kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang terus melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayangnya kepada kita, memberikan kita peluang untuk mendapat doa para malaikat, mengangkat darjat kita, menghapuskan dosa kita bagi setiap langkah kita menuju ke majlis ilmu. Dan nikmat inilah yang tidak boleh kita persia-siakan, kerana kita tidak tahu bilakah nikmat ini bakal berhenti. Saya cukup terharu sebelum saya sambung tafsir, terharu, tergamam dengan sebuah video yang dikirim kepada saya 3 hari lepas. Seorang gadis Amerika berusia 25 tahun ditunjukkan dalam video itu. Dia ni ahli sukan aktif. Dia boleh berlari, jogging, boleh berlari. Dia berlari. Bila dia berhenti saja berlari, dia terus bertukar menjadi seorang okey. Allahu Akbar. Dengan tangan dia bengkok, dengan kaki dia jadi lumpuh, tak boleh berjalan, tapi berlari boleh. Dia boleh reverse ke belakang, undur belakang boleh. Dia tunjuk dalam video tu, dia naik tangga rumah dia, reverse, undur.
dia tak boleh ke depan. Dia boleh berlari, dia berhenti berlari, habis jadi okey. Dengan cakap dia pun dah tak betul. Macam exactly okey. Doktor tengah duk pening cari penyakit saraf dia. Doktor kata confirm saraf. Tapi belah mana doktor tengah pening? La ilaha illallah, tuan-tuan. Kita semacam tak pandang, terlepas pandang. Nikmat boleh berjalan ke depan. Ada orang hamba Allah di Amerika ni tak boleh berjalan ke depan. Berlari boleh, berhenti berlari habis, jam semua saraf. Reverse belakang boleh. Lah, larat hidup lagu tu nak kira berlari ya? Larat hidup nak jalan reverse ke belakang. Tuan, hargailah nikmat Allah. Saya mulakan dengan kisah ini sebab saya cukup tergamam tengok video itu. Cukup saya terharu, bersyukur atas nikmat yang kita boleh berjalan ke depan. Rupanya ada orang Allah tak bagi dia berjalan ke depan, tapi dia boleh berlari, dia boleh undur ke belakang. La ilaha illallah. Itu dia hargai nikmat. Boleh berjalan ke depan, nampak tangga masjid, pergi masjid. Boleh berjalan ke depan, jangan nampak nak beli rokok je. Ya, tak mau. Nanti hidup larat river lari ke belakang, mampu kita. Allah syukur atas segala nikmat, maka gunakanlah nikmat itu sebaik mungkin. Allahu akbar. Baik. Itu muqaddimah. Kita sambung pada malam ini ayat 6 dan saya baca bersama dengan ayat 7. Kalau ada masa saya bahas ayat 7, tapi ayat 6 insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Sadaqallahul azim. Saya bahas dulu ayat 6. Ada masa ayat 7. Tak ada, tak cukup, sambung bulan depan. Ayat 6 suratul Mulk. Mafhum. Dan bagi orang-orang yang kufur engkar kepada Tuhan mereka, disediakan azab neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, di antara perkara-perkara yang termasuk di dalam ghaibiyat, sam'iyat, perkara-perkara ghaib yang didengar dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dibaca daripada Al-Quran walau tak nampak, termasuklah keimanan kepada adanya makhluk Allah, nama dia an-nar atau neraka. Wajib. Neraka dan syurga adalah makhluk Allah. Kenapa makhluk? Sebab Allah cipta dia. Semua yang Allah cipta makhluk. Yang mencipta Khaliq. Baik. Hanya insan manusia yang namanya Rasul
sahaja yang diberi izin oleh Allah untuk melihat neraka tersebut. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah melawat neraka di dalam peristiwa Mi'raj. Isra, bumi ke bumi, Mi'raj, tembus ke langit. Nabi telah melawat neraka dan melihat azab neraka. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala mencipta neraka dengan keadilannya, menempatkan manusia-manusia kufur yang engkar, yang berdegil, yang ada sifat-sifatnya yang akan saya baca nanti ayat-ayatnya. Bukan Allah punggah semua masuk dah. Ada sifat-sifat dia. Kawan-kawan sahabat kita rakyat Malaysia yang terkena COVID, tentu ada sifat-sifat dia. Anak abang saya di Gombak 2 orang COVID. 2 orang. 2 beradiklah di hospital Sungai Buloh. Abang tak kena, abang kuarantin di rumah di pinggiran Batu Kif. Kan Gombak faham-faham lah. Bagaimana 2 beradik duduk di hospital Sungai Buloh. Tentu ada sifat dia. Demam, tu yang kita cek temperature 37.5 and above, make your way, go back, cabut. Jangan nak masuk-masuk dah. 37.5 seokok balik. Jangan nak masuk dah. Ada sifat dia, demamnya, selsemonya, sakit tekak dia, hidu tak ada rasa bau, sendi-sendi sakit. Dia ada sifat dia, sesak napas, dada macam nak pecah, napas macam tak lepas, kandungan oksigen very low, tinggal 30%, 40% dalam darah. Ada sifat dia. Cek-cek, confirm positif. Duduk berehat 14 hari. InsyaAllah, doalah sembuh elok insyaAllah. Tambah vaksin. Besok Malaysia akan tanda tangan perjanjian beli vaksin. Besok insyaAllah kita akan ambil vaksin. Alhamdulillah. Halal haram tu sah, majlis fatwa akan bincang dan keluarkan fatwa. Tentulah ada garis panduan, sebab golongan anti vaksin ni pun boleh tahan juga. Itu yang payah bila kita bercakap, kok isap vaksin tak boleh, apa kejadah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, ada sifat-sifat dia. Maka orang yang kena penyakit tu sifat dia, maka orang yang disumbat dalam neraka tentulah ada sifat. Takkan Allah main pungut? Tak ada. Allah pengasih penyayang. Maka sebelum kita melihat sifat-sifat mereka, saya nak baca dulu 2-3 ayat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mendidik dan mengajar kita supaya mohon perlindungan dari sebuah neraka namanya Jahannam. Kalau tuan-tuan muslimin muslimat kaji Al-Quran, buka tafsir, buka terjemah, cuba kaji sekejap Quran. Mungkinlah ambil masa nak habiskan 30 juzuk. Mungkin seminggu kita go through, mungkin. Cuba perhati. Tidak ada ayat dalam Al-Quran Allah kata berlindunglah, mintalah berlindung dari neraka nama Sa'ir, mintalah berlindung dari neraka nama Jahim,
Mintalah berlindung dari neraka nama Hutamah. Contoh yang ada ayat ni neraka, nama dia Hutamah, nama dia Sa'ir, nama dia Ladha, ni sifat-sifat dia. Tetapi hanya ada satu ayat dalam Al-Quran, Allah didik kita, Allah suruh kita berdoa minta berlindung dari neraka Jahannam. Allah emphasizekan, Allah perincikan, Allah kecilkan lagi supaya kita minta berdoa pada Allah supaya berlindung dari neraka Jahannam. Bukan makna neraka lain tu elok, jangan cari pasal. Nama neraka je tak salah nak tunjuk something kita. Kalau kita nak baca hadis Allahu Akbar, tuan-tuan boleh bayang dalam Riyadhus Salihin, cukup kita sebut benda ni dalam Riyadhus Salihin. Tak sah sembanglah cerita tentang api dia, air dia, mendidih dia, besi dia. Antara benda yang Nabi sebut, Imam An-Nawawi sembang bawa benda ni, hadis ni dalam Riyadhus Salihin. Imam An-Nawawi cerita hadis daripada Anas bin Malik. Imam An-Nawawi ambil hadis dalam Muslim pun ada, bagaimana pada suatu hari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan sahabat. Allah, tuan-tuan muslimin muslimat, kalau tuan-tuan muslimin muslimat berpeluang masuk Muzium Madinah, lah tak ada dah roboh. Oh sayang, Muzium Madinah di sebelah kanan arah kiblat Masjid Nabawi, lebih kurang dalam saya ingat 400 meter atau 300 meter lah. Sebelah kanan arah kiblat Masjid Nabawi ada dua muzium. Pertama dia panggil Muzium Asmaul Husna, yang kedua Muzium Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tuan-tuan masuk dalam Muzium Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara benda yang kita boleh lihat di dalam muzium itu, selain daripada replika rumah Nabi lagu mana, rumah Aisyah, rumah Hafsah, replika tu Allah kecil tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan, itulah rumah Nabi kan, ada replika dia, tempat Nabi semayang solat malam di rumah Aisyah, situlah Nabi dikebumikan. Selain daripada itu, kita boleh tengok satu papan yang dilekatkan di dinding dalam muzium tu. Dia tulis dalam 3 bahasa, bahasa Arab, English dan Malay. Pilihlah apa kita nak baca. Memang selalu pitara bahasa Melayu lah. Kita faham Arab tak apalah, kita baca Arab. Hak tak erti Melayu selalu, tak kisah, janji faham. Dia tulis apa? Masa-masa Rasulullah bersama sahabat. Ada time dia. Lepas subuh berapa lama, lepas zuhur berapa lama. Kita baca tu masa Nabi berhimpun dengan sahabat. Nabi akan beritahu kalau Nabi ada mimpi, kalau tak ada sahabat beritahu. And then kalau ada ayat turun, Nabi bacakan wahyu itu. Sahabat pula kalau ada apa-apa kemusykilan, tanya Nabi. Waktu yang Nabi paling lama lepas subuh. Lepas subuh tu Abu Bakrin kata, kadang-kadang matahari dah naik baru kami bersurai. Dan paling ringkas Nabi dengan sahabat
ialah selepas solat Isyak. Habis Isyak dalam 2-3 minit. Nabi jumpa sahabat 2-3 minit, khalas, balik, habis. Nabi pun balik ke rumah giliran isteri dia, sahabat pun balik. Dia tak ada melepak-melepak kedai kopi, balun rokok, tu bukan, tu orang Melayu. Tu Nabi. Baik, satu hari, tengok sebelum saya baca ayat tentang Jahannam, kita ambil secara umum dah. Tengah-tengah lepak duduk dengan Nabi, ramai sungguh sahabat. Tiba-tiba terdengar bunyi berdentum yang amat kuat. Bunyi dentuman macam aksiden lah. Kita duduk tepi jalan kedai kopi lah, kena aksiden berdentum, kita terperanjat, punya kuat. Allahu Akbar. Bunyi dentuman yang kuat. Para sahabat berpandangan sesama sendiri. Anas bin Malik kata, kami berpandangan. Abu Bakrin pandang Umar, maka angkat bahu, angkat kening. Tak tahu bunyi apa kuat. Kami diam. Tiba-tiba Rasulullah bersabda, tahu tak bunyi apa tu? Allahu Akbar, tuan-tuan, seram bulu roma kita. Tahu tak bunyi apa itu? Sahabat kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah Rasulah yang tahu. Nabi kata, itu adalah bunyi seketul batu yang dia slip, terjatuh daripada tebing neraka, travelling along the way. Lalu batu ini jatuh ke dasar neraka, melayang-layang, dan batu tu baru sampai ke dasar. Yang bunyi berdentum tadi, batu yang jatuh tu baru sampai ke dasar neraka. Dan Nabi kata, masa yang batu itu ambil untuk sampai ke dasar daripada tebingnya, dia jatuh melayang-layang. Masa yang batu itu ambil, kata Nabi, 70 tahun. Can you imagine the depth of the night? Boleh tak kita bayang kedalaman neraka? Kita belajar fizik di sekolah. Bagaimana kita belajar tentang distance, kita belajar tentang time, kita belajar tentang acceleration speed. Seketul batu yang dibaling ke udara, kita boleh ukur jarak dia dengan bumi. Kita boleh tahu kelajuan halaju batu itu dengan mengambil kira graviti bumi 9.81 pada bacaan Newton. Kita belajar fizik, kita belajar engineering. Benda ni kita tak boleh hilang punya, duduk dalam kepala kita. Kita boleh kira berapa hak laju batu, berapa distance puncak batu, peak dia dengan bumi. Kita boleh kira. Tetapi tuan-tuan muslimin muslimat, terkirakah kita 70 tahun batu itu melayang baru sampai ke dasar neraka, base of the nar? Mana profesor, mana saintis yang boleh kira? Beritahu. Tak ada profesor boleh kira. Hebat manalah dia. Tak ada siapa boleh kira muslimin muslimat kedalaman neraka. Apabila Nabi sebut 70 tahun batu itu melayang dan baru sampai basement dasar neraka. Astaghfirullahalazim. Kalaulah tuan-tuan berdiri atas sebuah gunung yang tinggi, lepas tu tuan-tuan diberi seketul batu,
Kemudian tuan-tuan disuruh baling batu tu, bawah tu gaung. Lalu orang yang bagi kita batu tu, dia kata apa? Batu ni bila dia sampai dasar dia, masa dia ambil setahun. Katalah setahun. Agak-agak dalam mana? Setahun. Agak-agak dalam mana? Kita duduk berdiri balik setahun duduk atas tu. Semayang kira jamak tak payah setahun. Setahun baru sampai. Agak-agak dalam mana gaung itu? Can we imagine 70 years? 70 tahun? 70 tahun? Tak terbayang tuan-tuan. Dalam mana neraka? Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali ahli neraka cuba nak lari mana? Tebing dia tinggi. Walaupun ada percubaan, Allah sebut dalam surah Sajadah. Tiap pagi Jumaat tu imam baca, Allah kata u'idu fiha, dikembalikan ke dalam neraka. Tak ada, kamu tak ada laluan nak lari kecuali dengan rahmat belai kasih Allah, kamu keluar dari neraka. Ya Allah, takut tuan-tuan. Belum sembang besinya, belum sembang rantainya, belum sembang lagi makanannya. Allah, kedalaman sahaja sudah menyebabkan kita menjadi gerun dan takut. Sebab tu jangan minta neraka walau sesaat. Jangan. Baik, ada dua ayat, tuan-tuan boleh rujuk. Khusus Allah cerita minta berlindung dengan neraka Jahannam. Saya sebut tadi, tak ada ayat Quran minta berlindung neraka sa'ir, minta berlindung neraka lava. Tak ada. Walaupun neraka tu teruk, memang kita disuruh berlindung, tetapi ayat yang khusus tidak ada, kecuali Jahannam. Ayat 65 dan 66 Juzuk 19 surah nombor 25, surah selepas surah An-Nur, sebelum Asy-Syu'ara, Al-Furqan. Di mana ayat itu adalah sebahagian daripada ayat-ayat yang menceritakan sifat-sifat ibadur rahman. Tuan-tuan kena baca, nak tengok siapa dia ibadur rahman. Nak masuk tak kita dalam senarai ibadur rahman, hamba Allah yang Allah kasih? Kalau nak, dia kena ada sifat dia. Kena start baca ayat 63. Start daripada situ. Ayat 63 Al-Furqan sampai habis. Itulah ciri ibadur rahman. Banyak tu sifat dia, berbelas. Maka dalam kes tajuk kita, saya ambil 65-66. Kalau baca start 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia start daripada situ. Dia start ayat 63. Allah Ta'ala mula menyenaraikan ciri sifat hamba-hamba ibadur rahman, hamba-hamba aku yang aku sayang. Dia ada sifat dia. Maka dalam konteks ayat 6 surah Al-Mulk, kita relate dengan 65-66 Al-Furqan. Apa kata Allah? 65,
walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Shadaqallahul azim. Dua ayat. Iaitulah mereka-mereka, tengok, ibadur rahman, iaitulah mereka-mereka, walladzina jamak, mereka-mereka, yaqulu, yang mereka itu berkata, yang mereka itu berdoa. Apa mereka minta? Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, israf 'anna 'adzab jahannam. Jauhkanlah kami, jauhkanlah kami ya Allah, angkatlah azab neraka jahanam, jauhkanlah kami, minta berlindung daripada neraka jahanam. Inna azabaha kana gharama, karena azab dia sakit, azab dia pedih. Innaha sa'at mustaqarran wa muqama, sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat rehat, tempat kembali yang cukup teruk sekali. Allah, ya Allah, ya Tuhan, Tuhan. Allah ajar kita doa, minta jauhlah kami dari neraka jahanam. Saya ulang balik, bukan neraka lain tu elok tak, nama je neraka habis teruk. Tapi special Allah suruh doa kerana jahanam adalah neraka yang paling teruk sekali. Kalau buka kitab Tanbihul Ghafilin Abu Laid Samarqandi dalam bab neraka, sifat ahli neraka, tengok dalam kitab, kisah Jibril datang. Jibril datang dengan wajah yang muram, datang jumpa Nabi. Nabi tengok Jibril muka tak ceria. Nabi tanya, kenapa kamu ni? Jibril kata, waktu saya datang ni Allah tengah menyalakan neraka. Allah. Lalu Nabi kata, cerita neraka tu apa? Lalu Jibril beritahu. Saqar siapa punya penghuni dia, Hawiyah siapa, Ladha siapa, Jahim siapa, Hutamah siapa, Sa'ir siapa. Lepas itu dia senyap, dia sebut 6. Hak 7 dia tak sebut. Jibril senyap. Hai, Nabi kata, Jibril beritahulah ke-7 tu apa nama dia. Maka Jibril beritahu, ya Rasulullah, neraka yang ke-7 namanya Jahannam. Allah Ta'ala buat khusus untuk umatmu. Nabi menangis. Mengikut riwayat, Nabi kurung diri, sedih. Sedih campur risau, campur bimbang, takut. Cuma umat yang mana? Itu sifat dia. Umat yang mana satu? Tentulah ada sifat-sifat dia. Tetapi ingat, Jahannam untuk umat Muhammad, kata Jibril. Allahu Akbar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut sifat-sifat ahli neraka jahanam. Saya ambil ayat pendek-pendek lah, mudah tuan-tuan nak cari. Surah An-Naba, surah pertama bagi juzuk 30. Amma yatasa'alun.
Yang orang Melayu kata juzuk amma kan. Dia mula dengan amma yatasaalun, suratun naba, surah Makkiyah. Tuan-tuan muslimin muslimat, sila baca mula ayat 21. Surah An-Naba, surah nombor 78 selepas Al-Mursalat. Al-Mursalat surah terakhir juzuk 29. Masuk 30 surah baru, iaitulah surah An-Naba, surah nombor 78. Tengok ayat 21. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Astaghfirullahalazim. Allah, na'udzubillah ya Allah. Kata Allah, inna jahannama, sesungguhnya neraka Jahannam itu, kanat mirsada. Kenapa disebut dengan muannas, tidak disebut dengan muzakkar? Mana muannasnya? Kanat. Kalau muzakkar, kana. Belajar basic Arab. Kanat perempuan, kana lelaki. Kenapa Allah kata inna jahannama kanat? Allah tak kata kana. Sedangkan lafaz jahannam, mana ada ta marbutah yang boleh dia jadi muannas? Tak ada. Jim, ha, nun, mim. Jahannam. Mana datang muannas dia? Sebab disiplin bahasa Arab, syurga, neraka, langit, bumi mesti muannas. Tak boleh ubah. Itu disiplin. Saya belajar bahasa Arab dulu. Tok Syekh Arab ajar saya Arab, bahasa Arab. Dia habaq yang tu, saya pun habaq yang tu. Dia habaq yang tu, saya habaq yang tu. Dan itu disiplin dia, tak boleh ubah. Dia mesti sifat dia muannas. Tu dia duduk. Sebab tu Allah kata kanat. Inna jahannama kanat, tidak kana. Begitu. Baik. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka Jahannam, sebelum Allah cerita apa ada dalam Jahannam, Allah kata pertama, tengok ya, balaghah bahasa Arab, keindahan bahasa Arab. Sebab itulah bahasa Arab ni tuan-tuan belajar dia sampailah tak pernah rasa puas. Tak pernah rasa puas, duk syok situ. Tak pernah rasa bosan, duk sedap situ. Allah, Allah, ya Allah, ya Tuhan. Baik. Allah kata apa? Jahannam ini mirsada. Apa makna mirsad? Mirsad, tuan-tuan ambil binoculars, ambil teropong. Teropong. Budak rock kata skodeng. Skodeng. Macam poli high speed track kan di India lah. Bola 3, 6, 6, 7, 7. Kantoi tunggu depan. Contoh. Bila kata mirsad, mirsad makna teropong, intai. Cuba bayang. Cuba bayang, imagine sekejap. Neraka Jahannam ada dah. Dia duduk teropong, duduk cari siapa nak kena sumbat dalam perut aku. Bayang. Dia duduk cari, meneropong, mengintai, mirsad.
Dalam surah Al-Fajr apa kata Allah? Inna rabbaka labil mirsad. Kan? Surah Al-Fajr, surah nombor 89 juzuk 30. Antaranya Allah sebut inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu meneropong. Elok tengok kita. Allah sentiasa melihat kita. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. 103 Suratul An'am. Kata Allah, kamu takkan dapat melihat Allah. La tudrikuhul absar. Kamu tak boleh tengok Allah dengan mata kasar kamu. Wa huwa yudrikul absar. Tetapi Allah sentiasa melihat kamu. Wa huwal latiful khabir. Ayat 103 Al-An'am. Allah ajar kita, hampa nak tengok aku tak usah mimpi lah, tak nampak. Kalau hampa yakin aku ada, hampa kena yakin, tidak kafir gitu. Na'udzubillah. Yakin maujudnya Allah, adanya Allah, yakin. Tapi nak tengok tak boleh, tunggu masuk syurga dulu. Tetapi aku, kata Allah, wa huwa yudrikul absar. Tetapi dia Allah melihat kita, sentiasa melihat kita. Itu dia dulu, mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Jangan buat tak ketahuan. Allah melihat kita sentiasa sampai kita mati, sampai bila-bila. Allahu akbar. Baik, balik ayat. Inna jahannama kanat mirsad. Sesungguhnya neraka Jahannam itu mirsad, meneropong kamu, mengintai kamu. Jenis siapa? Tengok selepas ni. Lit-taghina ma'aba. Yang bakal jadi penghuninya ialah taghin, golongan taghut, jamak daripada tagha. Tagha makna melampau. Fir'aun tu gelaran dia tagha lah. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Oleh kerana dia seorang, maka tagha lah. Bila jamak taghut, taghin, taghut, jamak muzakkar salim. Taghut, taghin, jamak muzakkar, lengkap, sempurna. Siapa dia? Golongan melampaui batas. Kalau saya tuang air, lalu air melimpah, air itu melimpah, saya boleh kata taghal ma, air ini tagha. Air ini melampaui batas. So faham tagha? Golongan yang cross overboard, senang faham. Dia lompat, Allah kata takat ni dia langgak habis. Dia kata tak apa Ustaz, kita nak pergi haji tikam ekor tak apa, palau tak hang. Mana ada matlamat menghalalkan cara? Tak ada. Macam tengok kes, yalah kita sebutlah kes di Malaysia 2018 waktu tu Tun Mahathir Perdana Menteri. 2018 kes apa? Bulan Jun, seorang lelaki nama dia Muhammad Luqman dijatuhkan hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam. Apa kesalahannya? Dia ubat orang guna ganja, cannabis. Orang yang dia dah rawat 800 orang, semua penyakit kronik, kanser. What happened? Waktu press conference polis, depan polis tu pokok-pokok ganja yang dia tanam. So dia proses ganja tu, cannabis tu, and then dia campur dengan beberapa benda, bagi kawan dia minum, sembuh. Mak dia jadi saksi pendakwaan.
Mak dia jadi saksi. Kenapa? Sebab mak dia the last patient yang dia rawat. Patient yang ke-800 mak dia. Tetapi against the law. 200 gram and above in our country, 200 gram and above cukup. Ganja, cannabis, heroin, gantung. So mungkin orang komplain, orang kata niat dia baik, dia nak rawat orang. Betul. So dia dah appeal dengan appeal court, Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan reject. Mahkamah Rayuan mengekalkan hukuman mahkamah tinggi, iaitu gantung sampai mati. So dia ada last sekarang federal court. Kita boleh buka dalam YouTube tengok. Dia panggil Doktor Ganja. Dia digelar Doktor Ganja. Dia bukan doktor pun, tapi dia pandai ilmu tu. So kita nak sebut matlamat dia baik, tapi cara dia, at one side kita simpati. Sebab dia bukan guna ganja tu nak bagi orang tua hayal ke apa dah. Sampai mak dia sendiri dia buat, rawat mak dia 800 patient yang dah sembuh di KL, di Shah Alam. Apa boleh buat? Hakim tak boleh salah dia. Hakim bertindak ikut undang-undang. Moga Allah mengurniakan pada dia yang terbaik. Itu saja kita boleh doa. Kita nak komen lebih-lebih pun tak hati. Against the law satu bab, tapi niat dia baik. Niat dia nak tolong orang sakit, tapi matlamat dia baik, cara dia pula tak kena pula. 39B kurungan B Akta Dadah Bahaya 1952 kantoi. Umur baru 29. Allah, kita tengok tu sedih, kesian. Niat dia baik, tapi cara dia tu contoh. Tu saya kata tadi, semoga Allah mengurniakan terbaiklah untuk dia. Dia appeal federal court, tak tahulah apa cerita lepas ni. Tapi it's happened Jun 2018 ketika Tun menjadi Perdana Menteri. Muslimin dan muslimat sekalian, so tak boleh. Allah dah letak satu garis panduan, engkau langgar, engkau melampau. Allah kata haram, engkau langgar, engkau tagut, tumpah neraka. Mudah ya. Lit-taghina ma'aba, maaf tempat kembali. Siapa dia? Taghin, golongan taghut, golongan melampau. Allah, betul Allah kata apa? Labithina fiha ahqaba. Tidaklah mereka tinggal di dalam neraka itu melainkan ahqaba, jamak daripada huqub. Huqub ialah satu measurement bagi orang Arab. Measurement in what? Measurement in time. Iaitu satu hukum equal 60 tahun. Orang Arab faham. Satu hukum 60 years equal to 60 tahun. Baik, Allah kata ahqaba, jamak. Maknanya 60 tahun kali 60 tahun kali 60 tahun kali 60 tahun. Entah banyak mana tak tahu. Bayang lama mana duduk neraka. Lama mana duduk neraka Jahannam. Cukup Allah kata ahqaba, jamak dari hukum. Saya ulang balik, hukum, satu hukum 60 tahun. Ahqaba 60 kali 60 kali 60 kali 60 kali lah banyak mana pun. Mampu ya tuan cari penyakit. Na'udzubillah, punya lama tak tahu nak apa. La yazuquna fiha, tidaklah mereka mendapati di dalam neraka Jahannam itu. Fiha, nampak muannas, tidak fihi tapi fiha, perempuan. Sebab neraka sifat dia perempuan. La yazuquna fiha, tidak mereka jumpa. Fiha, fi di dalam, majrur, isim majrur. Fiha, ha neraka. Tidaklah mereka jumpa
di dalam neraka itu dua benda. Baik neraka Jahannam, baik neraka mana pun, dua ni tak ada. Apa dia? Pertama, bardan. Ma makna bardan? Barid. Ma makna barid? Aircon, sejuk. Barid. Kita minta air kan, kat Arab dia tanya, barid ahar. Kita undir ni apa har-har apa pula. Kan, barid au har. Har makna panas, hangat. Anak yang apa? Yang hangat ke nak sejuk? Kita pun kata antampi lah. Barid makna sejuk. Barid makna barid. Barid dia bagilah mineral sejuk. Kita kata har, dia bagilah hantar sejuk. Allah kata dalam neraka tidak ada bardan, tak ada aircon. Tuan, berapa banyak masjid yang ada aircon? Masjid tuan-tuan aircon original. Saya kagum betul tengok masjid tuan, aircon betul. Kau buka habis aircon, tak ada gaduh nak pasang dah. Kau banyak masjid saya Laguna aircon berapa unit, masjid punya besar. Wih, banyak unit besar, berapa horsepower saya pun tak tahu. Saya ingat bukan horsepower dah, horse naga tu. Wah, punya banyak, sejuk nak mampus tuan, sejuk. Banyak surau, jangan kata masjid, surau pun aircon, ketak gitu. Saya kuliah subuh Taman Kalisaria tu surau. La ilaha illallah. Dia bubuh aircon, kita jadi imam India depan. Agak-agak lah bro, subuh-subuh ni hang off lah Zat. Kita kulit kuih nipis, kuih tua, kuih nipis kulit dah. Bukan macam dulu menggigil. Kita sejuk. Allahu Rabbi. Kata Allah, dalam neraka tak ada, kamu tak jumpa bardan, aircon tak ada. Juga kamu tak jumpa wala syaraba. Masyrab, tempat minum, syaraba, minuman. Kamu tak jumpa minuman yang enak-enak. Oh, nak minum teh tarik, nak minum teh ais, nak minum apa? Boba. Macam-macam budak lah ni. Saya tak pernah minum lah, saya tak reti. Orang tua kan, pakcik, cucu pula pandai boba apa kejadah. Kita boleh gagah cendol boleh lah. Tanya anak kita apa nak cendol, tak main cendol. Cendol ni minum orang tua. Banyak cantik apa kan, budak-budak lah minum. Kita teh tarik RM1 lebih, depan India RM15. Mampu yang nak bayar sendiri. Tak ada kerja aku. Kita bukan jenis kedekut. Sekali sekala boleh lah, dua kali luku kepala. Tuan, tak ada minuman enak dunia tuan-tuan. Mintalah, saya selalu sebut Milo dinosaur tu punya sedap. Milo dinosaur Sungai Petani sini mungkin dia panggil Milo tabung kot. Milo ais, lepas tu tabur dengan Milo. Sungai Petani dia panggil Milo dinosaur. Yang tu kena pergi. Sekali sekala boleh, hari-hari standby kaki kena kerat tu. Minta kat malaikat Zabaniah, Milo dinosaur ada, dinosaur dia hantar. Di Merebuk ada teh ais, dia panggil teh ais menggigil. Lagi haru. Risau nak minum takut menggigil, menggigil lah, mengigau. Teh ais mengigau. Jual tepi jalan kat Merebuk, kita tengok mengigau, tak ada beli. Tu macam-macam jenama. Ada sekali tu saya panjat Gunung Jerai. Bawah Gunung Jerai tu dia jual nasi lemak. Nasi lemak tu banner dia besar. Nasi lemak sampai apa dia tulis, bawah tu tagline dia, mak pesan jangan jual mahal.
Amboi kata hampa meniaga macam-macam. Siap tulis kat banner tu, mak pesan jangan jual mahal. Mana jangan jual mahal sangat. Pandai. Bagus itu inisiatif dia. Kita tengok amboi macam-macam cara orang tarik pelanggan. Minuman macam-macam jenis, makanan macam-macam. Dalam neraka Allah kata dak bardan wala syaraban, hang jangan mimpilah nak minum boba ke bubble tea ke apa, jangan duk mimpi. Yang ada apa? Illa hamiman wa ghassaqa. Yang ada untuk hampa dua minuman je. Pertama, hamiman, air panas yang mendidih. Air panas mendidih, tuan boleh minum. Susah kata mendidih, teh tarik panas-panas tu kita biar dulu bagi sejuk, melecur lidah. Air panas mendidih, tuang masuk dalam mulut. Yang kedua minuman apa? Wa ghassaqa. Allah kata ghassak. Ghassak ialah minuman untuk ahli neraka, iaitulah darah bercampur dengan danur dan nanah ahli neraka. Dan sifat dia sejuk. Hamim sifat dia panas, mendidih. Tetapi ghassak bersifat sejuk. Tetapi walau sejuk, cuba tengok konten dalam hadis, darah campur nanah ahli neraka, campur-campur sejuk, minum. Muntah, hancur perut. Siapa tu? Hak samsing di dunia. Yushaqqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wattabi' wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Satu lagi ayat 115 surah An-Nisa. Tengok ya, sifat ahli neraka jahannam. Satu lagi ayat 115 suratun Nisa. Wa may yushaqiqir rasul, siapa yang bantah rasul, siapa yang tak setuju dengan rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang pada dia petunjuk, setelah datang ilmu Rasulullah tu betul, setelah datang ilmu pada dia Nabi Muhammad tu betul, kemudian dia bantah. Lepas tu wayattabi' ghayra sabilil mu'minin, dia ikut jalan bukan jalan orang beriman. Hidup dia bukan hidup orang beriman. Orang beriman takut Allah, dia tak takut. Orang beriman semayang, dia tak semayang. Orang beriman keluar zakat, dia tak keluar zakat. Orang beriman buat baik, dia lokek dengan kebaikan. Ghaira, bukan jalan sabilil mu'minin, bukan jalan orang baik-baik. Hidup dia tu apa Allah buat kat dia? Nuwallihi ma tawalla, aku akan bagi dia kuasa untuk dia sesatkan diri dia. Allahu Akbar. Aku akan bagi dia satu keupayaan untuk dia terus menyesatkan diri dia. Makna apa? Allah biar. Allah biar. Allah bagi dia kekuatan, ambil dia sesatkan diri dia. Pergi. Nuwallihi ma tawalla, aku bagi dia kekuatan untuk dia sesatkan diri dia. Ya Allah, ya Tuhan. Wa nuslihi jahannam, aku sumbat dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Itu dia ayat 115 An-Nisa. Siapa dia? Bantah Rasul. Rasul Allah sebut mufrad, wa may yushaqiqir rasul, tak sebut rusul. Rasul, Rasul mufrad. Siapa tu? Nabi Muhammad. Empat bantah Nabi aku Muhammad. Biar bantah bila? Min ba'di ma tabayyana lahul huda,
Bantah setelah kamu dapat petunjuk. Bantah setelah kamu tahu Islam tu baik. Bantah setelah kamu tahu Islam is the best. Bukan kamu bodoh. Allah sebut mim ba'dima tabayyana lahul huda. Bukan tak ada ilmu, tapi jahat hang. Lepas itu wayat tabi' ghayra sabilil mu'minin. Hang ikut jalan bukan orang-orang beriman. Nah, siap. Aku bagi hang kuasa, hang buatlah jahat. Aku biar hang. Hang syok dengan kejahatan, hang buat. Wa nuslihi jahannam. Aku sumbat dia dalam neraka jahannam. Habis. Jangan lawan Allah. Jangan bantah Rasul. Walau apa hukum sekalipun, tetap kita sami'na wa ata'na. Muslimin dan muslimat sekalian, tak dan ayat yang ketujuh tak sempat. Tak sempat. InsyaAllah nanti kita sambung bulan depan ayat 7. Saya dah baca tadi dan saya akan sambung dengan ayat 8. Okey, nanti 7, 8 kita akan tengok bulan depan insya-Allah. Kesimpulan pada malam ini, kita mula membahaskan azab neraka Jahannam. Minta berlindung ayat 65, ayat 66 Al-Furqan. Jauhi daripada Jahannam. Sifat-sifatnya kita sebut tadi, An-Naba bermula ayat 21 dan lebih kurang 5 ayat. Kemudian saya sebut tadi An-Nisa 115. Sifat-sifat tu perhati tengok. Banyaklah, kalau saya nak baca banyak. Cuma kita ambil mudah-mudah supaya kita faham. Tak ada kulit yang boleh menahan siksaan Allah. So, kita tak baca lagi ayat 56, 57 An-Nisa. Nanti saya baca bulan depan. Saya akan baca bulan depan insya-Allah beberapa ayat lagi tentang azab neraka. Na'udzubillahi min zalik. Semoga saya, tuan-tuan muslimat, anak cucu keturunan ibu ayah kita dilindungi Allah, diselamatkan Allah dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.